Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua berada dalam keadaan sihat dan diberkati Allah sentiasa. Hari ini, kita akan menyelami tadabbur Quran kuantitatif, atau TQK, satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam kalangan pencinta Al-Quran. TQK ialah kaedah mengkaji Al-Quran secara sistematik, melalui corak dan angka tersembunyi dalam susunannya. Ia menggabungkan ilmu tradisional dengan teknologi moden untuk memahami keunikan Al-Quran dari sudut yang berbeza. Tujuan kita bukan mencari keajaiban semata-mata, tetapi menghayati keindahan struktur Al-Quran yang sempurna, serta memahami hikmah di sebalik setiap ayat dan susunannya. Allah menurunkan wahyu dengan hikmah dan menyusunnya dengan teliti. Setiap huruf dan ayat mempunyai tempat dan makna yang mendalam. Dalam TQK, ada dua alat utama yang sangat penting, korpus Quran dan kamus. Kedua-duanya menjadi asas dalam proses analisis dan pemahaman. Korpus dan kamus ibarat kunci dan mangga, saling melengkapi untuk membuka rahasia tadabbur kuantitatif. Korpus adalah sumber data, kamus adalah alat analisis yang membantu kita memahami makna dan konteks. Bayangkan kita seperti detektif, korpus adalah tempat kejadian, manakala kamus pula menjadi kit forensik yang membongkar makna tersembunyi di sebalik setiap ayat. Dengan memahami kedua-duanya, kita akan lebih menghargai kehebatan struktur Al-Quran, serta dapat melihat hubungan antara ayat, surah, dan tema yang tersembunyi. Kita tidak hanya membaca teks, tetapi juga meneliti seni bina di sebalik ayat-ayatnya, seolah-olah mengkaji sebuah bangunan agung yang penuh rahsia dan keindahan. Kaedah ini bukan menggantikan tadabbur tradisional, tetapi melengkapinya dengan lapisan kefahaman baru, menggabungkan warisan lama dan teknologi masa kini. Mari kita mulakan perjalanan ini dengan hati terbuka, minda ingin belajar, dan semangat untuk meneroka keindahan Al-Quran dari sudut yang belum pernah kita lihat sebelum ini. Jom kita mulakan. Korpus Quran ialah keseluruhan teks Al-Quran yang disusun untuk analisis komputer. Ia bukan sekadar surah dan ayat, tetapi pangkalan data terperinci. Setiap surah, ayat, perkataan, dan huruf diindeks dengan teliti. Korpus ibarat perpustakaan digital Al-Quran. Setiap perkataan disetakan surah, ayat, kedudukan, dan akar kata. Korpus adalah bahan mentah, asas kepada semua analisis TQK. Ia sumber data sahih, the single source of truth. Semua analisis bermula di sini. Contohnya, mencari berapa kali perkataan Allah disebut. Korpus bukan tafsir atau terjemahan, hanya data mentah Al-Quran. Keindahan korpus terletak pada kelengkapan dan ketepatannya. Ia membolehkan kita melihat corak dan pola dalam Al-Quran dari pandangan atas. Dari sinilah tadabbur kuantitatif bermula. Jika korpus bahan mentah, kamus ialah alat memprosesnya. Kamus dalam TQK lebih daripada senarai makna. Ia kanta untuk melihat data korpus dari pelbagai sudut. Kamus mengubah data mentah menjadi maklumat bermakna. Ia mengelompokkan perkataan mengikut tema, seperti ibadah atau akhirat. Ada kamus pola untuk corak numerik, kamus pola surah untuk maklumat unik setiap surah. Kamus dibina berdasarkan kajian ulama dan pengkaji Al-Quran. Ia jambatan antara wahyu dan analisis moden. Kamus memberi konteks dan makna kepada data korpus. Korpus memberitahu apa dan di mana. Kamus membantu faham mengapa dan bagaimana. Gabungan kedua-duanya sangat berkuah. Korpus Quran mesti lengkap dan tepat, merujuk kepada Rasam Uthmani Standard. Setiap perkataan dihubungkan dengan maklumat asas seperti nombor surah dan ayat. Struktur korpus berlapis surah, ayat, perkataan, hingga ke akar kata. Contoh, Wal Asri dipecah kepada Wa, Al, Asr. Setiap elemen data saling berhubung. Klik satu perkataan, lihat semua kemunculannya dalam Al-Quran. Ini membolehkan kita mengkaji tema secara menyeluruh, seperti konsep ilmu. Korpus sifat objektif, hanya data mentah, tiada tafsiran. Objektiviti penting untuk analisis neutral. Korpus menyediakan fakta seperti Ar-Rahman muncul 57 kali. Makna dari angka itu di istilah tadabbur bermula. Kamus dalam TQK bersifat interpretatif dan analytical. Ia mengklasifikasikan ayat mengikut topik seperti akidah, ibadah, muamalah. Terdapat pelbagai kamus pola surah, akar kata, tematik. Setiap kamus memberi cermin mata berbeza untuk melihat Al-Quran. Kamus sentiasa boleh dikemaskini dengan penemuan baru. Sifat dinamik ini memastikan analisis sentiasa relevan. Kamus mesti berasaskan bukti dari korpus dan tafsir ulama.
Contoh, tema utama surah Al-Ikhlas tentang Tauhid, disokong oleh kata kunci dan tafsiran. Analisis kamus tidak terpesong dari pemahaman yang betul. Kamus dan korpus saling melengkapi dalam TQK. Bagaimana korpus dan kamus bekerja sama? Ibarat tarian harmoni, korpus pentas, kamus musik dan koreografi. Proses bermula dengan soalan atau hipotesis, contohnya tema utama surah Al-Hijr. Kamus pola surah memberi hipotesis awal seperti tema pemeliharaan. Seterusnya kita menyoal korpus untuk mencari semua perkataan berkaitan, seperti akar kata hafazah. Korpus menyenaraikan ayat-ayat berkaitan, memberi bukti konkret. Data dari korpus dianalisis semula dengan kamus untuk melihat corak dan konteks. Adakah perkataan muncul di awal, tengah, atau akhir surah? Dalam konteks apa? Proses ini berulang, memperdalam pemahaman kita terhadap makna surah. Gabungan korpus dan kamus menghasilkan tadabbur yang lebih mendalam. Inilah kekuatan 2K, data dan makna bergerak seiring. Mari kita lihat contoh surah Al-Fatihah, surah pembuka yang sangat penting dalam kehidupan setiap muslim. Surah ini dibaca dalam setiap rakaat solat, menjadikannya inti dalam ibadah harian kita. Dengan bantuan korpus, kita dapat mengetahui fakta menarik. Surah Al-Fatihah terdiri daripada 7 ayat, 29 perkataan dan 159 huruf. Ini adalah data objektif yang membantu kita memahami struktur surah ini secara mendalam. Selain itu, korpus juga menyenaraikan semua perkataan yang digunakan dalam surah ini, beserta akar katanya. Ini memudahkan kita meneliti asal-usul dan makna setiap perkataan. Kamus pola surah pula menunjukkan struktur surah ini terbahagi kepada 2 bahagian utama. Ayat 1 hingga 4 membicarakan tentang Allah. Ayat 6 dan 7 adalah doa seorang hamba, manakala ayat 5 menjadi penghubung antara kedua-duanya. Kamus tema menganalisis nama-nama Allah yang disebut dalam surah ini, khususnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua-duanya berasal dari akar kata yang sama, yaitu Rahamim, yang membawa maksud kasih sayang yang mendalam. Kamus membantu kita memahami perbezaan makna antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman merujuk kepada rahmat Allah yang meliputi semua makhluk tanpa mengira iman, manakala Ar-Rahim lebih khusus kepada rahmat untuk orang beriman. Menariknya, korpus juga menunjukkan bahwa tiada perkataan aku dalam surah ini, hanya kami. Ini menekankan kepentingan jemaah dan kebersamaan dalam berdoa. Kamus menafsirkan penggunaan kata ganti jamak ini sebagai pengajaran tentang pentingnya kebersamaan dan perpaduan dalam Islam, terutama dalam ibadah. Doa agung yang diajar dalam surah Al-Fatihah juga disampaikan dalam bentuk jamak, bukan tunggal, mengajak kita berdoa bersama-sama sebagai satu komuniti. Gabungan antara analisis korpus dan kamus membuka pelbagai lapisan makna dalam surah Al-Fatihah. Syikwa membolehkan kita memahami mesejnya dengan lebih mendalam dan terperinci. Inilah kekuatan TQK. Setiap hari kita berpeluang menemui makna baru dan memperkaya tadabbur kita terhadap Al-Quran. Dengan pendekatan ini, tadabbur menjadi lebih hidup, bermakna, dan memberi inspirasi untuk terus mendalami Al-Quran sepanjang hayat. Bagaimana TQK membantu kehidupan seharian? Disinilah peranan Engine 114. Engine ini mengambil hasil analisis kamus dan korpus, lalu menerjemahkannya menjadi panduan harian. Ia boleh memilih satu ayat setiap hari, kenal pasti tema, dan hubungkan dengan ayat-ayat lain. Hasilnya, tazkirah ringkas yang relevan untuk kita. Jika hadapi cabaran, contohnya rezeki, Engine ini cari ayat dan tema berkaitan seperti infak, syukur, tawakal. Ia paparkan corak, misalnya ayat infak diikuti janji ganjaran. Ini memberi ketenangan dan panduan praktikal dari Al-Quran. Tadabbur jadi aktiviti hidup, bukan sekadar akademik. Engine ini membawa Al-Quran ke dalam situasi harian kita. Ia seperti pembantu pribadi yang sentiasa mengingatkan hikmah Al-Quran. Sebagai penutup, kita telah belajar bahwa korpus dan kamus adalah 2 alat yang berbeza namun saling melengkapi dalam memahami Al-Quran. Kedua-duanya membawa kekuatan tersendiri, dan apabila digabungkan, mereka membentuk satu pendekatan yang sangat berkesan untuk mendalami makna kalamullah. Korpus ialah data lengkap dan objektif. Ia memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dengan korpus, kita dapat meneliti setiap perkataan, ayat, dan tema secara sistematik, membolehkan kita melihat pola dan pengulangan yang mungkin terlepas pandang jika hanya membaca secara tradisional.
Kamus pula ialah alat analisis interpretatif. Ia membantu kita memahami bagaimana dan mengapa sesuatu perkataan atau ayat digunakan. Kamus membimbing kita menelusuri makna-makna mendalam, konteks sejarah, dan nuansa bahasa Arab yang kaya. Hubungan antara korpus dan kamus ibarat nelayan dan laut. Tanpa alat yang betul, nelayan tidak dapat menangkap ikan walaupun lautan luas terbentang di hadapan. Begitu juga, tanpa kedua-dua alat ini, kita sukar untuk menangkap mutiara hikmah dalam Al-Quran. Tanpa korpus, analisis kita tiada asas yang kukuh. Tanpa kamus, data yang dikumpul pula tiada makna yang jelas. Gabungan kedua-duanya sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang seimbang dan mendalam. Apabila kita menggabungkan kedua-dua alat ini, ia membuka dimensi baru dalam tadabbur Al-Quran. Kita bukan sahaja dapat memahami isi kandungan, tetapi juga dapat menghayati keindahan dan keunikan struktur ayat-ayat suci. Dengan pendekatan ini, kita dapat melihat keindahan bahasa, kedalaman makna, dan kehebatan struktur Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana karya lain. Setiap ayat, setiap perkataan, diletakkan dengan penuh hikmah dan ketelitian. Setiap ayat diletakkan dengan ukuran paling tepat, seperti firman Allah dalam surah Al-Qamar, "Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." Ini menunjukkan betapa teraturnya susunan Al-Quran, dan betapa pentingnya kita memahami setiap aspeknya. Semoga dengan pendekatan ini, kita lebih bersemangat dan yakin untuk mendekati Al-Quran, serta tidak merasa terbeban dengan istilah-istilah baru atau kaidah yang kelihatan rumit. Jangan takut dengan istilah kuantitatif, ia hanyalah alat untuk membantu kita jatuh cinta semula dengan kalamullah, dan untuk memahami keajaiban Al-Quran dengan lebih mendalam. Insya Allah, gabungan tadabbur rohani dan analisis sistematik ini akan melahirkan generasi yang bukan sahaja memahami, tetapi juga mengamalkan Al-Quran sepenuhnya dalam kehidupan seharian. Marilah kita terus berusaha mendekati Al-Quran dengan hati yang terbuka dan minda yang ingin belajar. Menghuraikan formula dampak holistik. Rangka kerja Al-Quran untuk transformasi. Teori kerangka Quran memperkenalkan dampak holistik atau holistic impact, rangka kerja berkuasa yang menyepadukan struktur berangka dan tematik Al-Quran untuk menangani cabaran moden. Siaran ini mendalami cara DH berfungsi, menggabungkan keajaiban berangka, sambungan tematik dan aplikasi praktikal untuk transformasi etika, sosial dan rohani. 1. Apakah formula DH? DH ialah metodologi dalam TQK yang mensintesis komponen seperti mukataat, huruf terputus, susunan halaman dan tema teras, contoh tauhid, untuk mencipta penyelesaian holistik. Ia bertujuan untuk mengubah individu dan masyarakat dengan menerapkan pandangan Al-Quran, seperti yang digariskan dalam dokumen TQK, bab 5. 2. Bagaimana formula DH berfungsi? DH beroperasi melalui 4 langkah: analisis berangka, korelasi tematik, aplikasi praktikal, dan transformasi holistik. Langkah 1. Analisis berangka. DH mengenal pasti corak berangka dalam struktur Al-Quran, yang dikenali sebagai ijaz adadi. Muqatta'at, 29 surah bermula dengan huruf yang terputus-putus. Alif Lam Mim Yibtiatu dalam surah As-Sajdah melambangkan kesempurnaan. Simetri bab, 14 bab, dengan surah Al-Hadid, 5 tramas mili limbutia, di titik tengah, mencerminkan kestabilan ilahi. Halaman dan juz, 64 muka surat, dengan juz 20 mimo ayat, menunjukkan corak seperti mimo 7 wat RSS Globus. Contoh, surah Al-Hadid, 53, 57 berguz 29, sejajar dengan keharmonian struktur, mengukuhkan kepentingan tematik. Langkah 2. Korelasi tematik. DH menghubungkan surah melalui tema yang dikongsi, Al-Fatihah dan Al-Baqarah, pautan bimbingan, 1622, dengan simetri berangka, 7 ayat, 286, 2 plus 6, 16, 7. Al-Kahf, kelompok tematik tentang bimbingan, rahmat dan pembaharuan. Al-Rahman, Tauhid dan Keberkatan, halaman 64, dikaitkan dengan nombor 6 yang sempurna. Langkah T, aplikasi praktikal. DH menggunakan cerapan pada isu moden. Etika, Al-Nur 25 membimbing etika kejuruteraan genetik. Ekonomi, Al-Baqarah 22 menggalakkan ketelusan keuangan. Alam sekitar, Al-Rum 3.112 menangani kemerosotan ekologi. Kepimpinan, Tivakul Tiams 4 memberitahu model kepimpinan beretika. Contoh untuk kesehatan mental, gabungkan Al-Mulk Pemilatu dengan 30 ayatnya. T plus 03 keseimbangan untuk amalan kesedaran. Langkah PERT, transformasi holistik. DH menyepadukan semua komponen untuk penyelesaian komprehensif. Model kepimpinan,
Gabungkan Al-Ahzab di bat tematik dengan pola berangka ayat untuk kerangka etika. Alat digital. Menjelang 2025, platform AI akan menganalisis mukattaat dan ayat-ayat untuk kebolehaksesan. Program global. Kursus Kepimpinan Belia TQK mengintegrasikan pandangan berangka dan tematik. 1. Corak berangka dalam unsur nilai kepentingan. Bab Sublajet Titik Adingantra. Al-Hadid 57 Kam 29 Walidun Nab 93 Kestabilan struktur. Mukatat 29 surah. Ketepatan berangka muka surat 624. Penyiapan struktur juz 20-70 ayat. Fokus tematik 2. Pelaksanaan praktikal. Cuba cabaran TQK ini. Cabaran 1. Baca surah Al-Alaq, kira 19 ayatnya, nombor perdana, dan pautkan kepada tema wahyu. Kongsi dengan TQK UW. Cabaran 2. Untuk tekanan, analisa Al-Mulk 90-30 ayat. Gunakan untuk kesedaran. Dan laporkan dengan TQK DH. 1. Masa depan DH. Menjelang 2025, DH akan memanfaatkan kealatan AI dan program global menjadikan TQK boleh diakses, menyepadukan analisis berangka dan tentik untuk penyelesaian holistik. Kesimpulan, formula DH mengubah kehidupan dengan menggabungkan keajaiban berangka Al-Quran dan kebijaksanaan tematik. Daripada Al-Hadid 953 kepada pandangan alam sekitar Al-Rum, DH menawarkan peta jalan untuk kemajuan etika dan sosial. Terokai lebih lanjut di QuranCode.com. Buku, Rahsia Mukattaat dan Fraktal Quran. Pengenalan Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang tidak hanya terserlah dalam keindahan bahasa dan mesej ketuhanan, tetapi juga dalam struktur matematik dan pola fraktal yang terkandung di dalamnya. Salah satu aspek yang paling menakjubkan ialah mukattaat, huruf-huruf pembuka 29 surah yang masih menjadi rahsia kepada ramai. Dalam buku ini, kita akan mengupas secara sistematik bagaimana mukattaat ini membentuk satu struktur simetri yang mendalam, menyentuh aspek ijaz adi, keajaiban angka, akar digital, dan fraktal linguistik dalam Al-Quran. Bab 1. Senarai surah mukattaat. Apa itu mukattaat? Mukattaat ialah huruf-huruf terpisah yang muncul pada permulaan 29 surah dalam Al-Quran. Contohnya seperti Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Sat, dan Nun. Huruf-huruf ini bukan perkataan yang biasa digunakan dalam bahasa Arab, namun menjadi simbol yang luar biasa penting dalam struktur dan mesej wahyu. Para ulama klasik dan modern telah membahaskan maknanya, tetapi semakin ramai sarjana hari ini mengaitkannya dengan aspek numerik, kod linguistik, dan isyarat fraktal dalam Al-Quran. Nilai abjadiyah dan digital root. Setiap huruf Arab mempunyai nilai rangka berdasarkan sistem abjadiyah tradisional. Contohnya, Alif, Lam = 30, Mim 40, Ra 20, Ha 5, Nun = 50. Dengan menjumlahkan nilai-nilai ini, kita dapat membentuk satu nombor yang unik bagi setiap mukattaat. Daripada jumlah tersebut, kita boleh ambil digital root, yaitu hasil pengurangan nombor tersebut kepada satu digit tunggal melalui penambahan digit. Contohnya 2 plus 3 plus 1, 6. Jadwal mukattaat. Terdapat 29 surah dalam Al-Quran yang bermula dengan mukattaat. Berikut adalah beberapa contoh. Surah nama mukattaat, nilai abjadiyah. Jumlah akar digital, 2. Al-Baqarah, Alif Lam, Mim 1, 30, 40, 21, 3. Ali Imran, Alif Lam Mim 1, 30, 40, 71, 87. Al-Araf, Alif Lam Mim. Sidi, 1, 30, 40, T, 90, 61. 813 Ar-Ra'd Alif Lam Mim Ra 130 40 200 271 19 Maryam Kaf Ya Ain Sad 20 5 10 70 90 195 636 in Yasin 10 60 70 742 Asi Shura Hamim Ain Sin Kaf 8 40 70 60 100 278 8 50 Kaf Kaf 100 Sapunam Lap Al-Kalam Nun 50 Polola yang dikesan surah 237 dan Bapta 2 akar digital = 8 menunjukkan keseimbangan. Surah 13 dan 50 mempunyai akar digital = 1 melambangkan permulaan atau pusat simetri. Nilai 6 dan 8 adalah yang paling dominan dalam senarai ini, melambangkan keseimbangan dan pengulangan harmoni dalam sistem wahyu. Tadabbur dan korelasi. Melalui struktur ini, kita boleh kaitkan surah Maryam dengan tema rahmat dan kelahiran. Nilai 105 plus 5 15 Sabtu 5 = 6. Surah Ar-Ra'd dengan gemuruh dan guruh. Nilai 271 22 plus 1 10 Sab plus 0 = 1. Mukattaat menjadi pembuka kepada surah dengan mesej yang besar. Maka, analisis angka ini membantu kita menyingkap rahsia dan simetri yang bukan sahaja simbolik tetapi juga berakar dalam struktur matematik ilahiyah.
Bab 2, Simetri Fraktal, Surah 1-7 dan 11. Dalam kajian struktur Quran, 3 surah berikut menjadi pusat kepada simetri fraktal. Surah 1 Al-Fatihah, Surah 52 Al-Hadid tengah Quran, Surah 11 An-Nas penutup. Gabungan nombor surah ini 1-7 plus 1-11 plus 1-2. Nilai sartri berlapis simetri bertujuh 2 ialah bilangan genap yang boleh dibahagikan dengan 2, 4, dan 4/3. 1 dan 1/11 adalah dua titik ekstrem, permulaan dan pengakhiran. 5-7 berada tepat di tengah, menjadi jambatan angka antara dua kutub. Simbolisme surah-surah 1 mengandungi 7 ayat dan merupakan DNA Quran, dibaca berulang kali dalam solat. Surah 57, Al-Hadid, besi, melambangkan kekuatan, keteguhan, dan pusat graviti dalam susunan wahyu. Surah 11, An-Nas menyimpulkan mesej perlindungan spiritual dalam bentuk 6 ayat ringkas. Visual fraktal simetri. Struktur fraktal boleh divisualkan sebagai akar wa surah 1 batang surah 52, puncak wilayah surah 15. Mereka membentuk satu pokok spiritual di mana akar memulakan fitrah, batang meneguhkan prinsip, dan puncak menyempurnakan misi insan. Tadabbur simetri 1-5-7-2 Igulal yang 86-2, di mana 86 ialah bilangan ayat surah 11 An-Nabah yang banyak mengandung tanda-tanda penciptaan. Jumlah ini menunjukkan perulangan, ketepatan, dan keseimbangan yang menjadi ciri utama wahyu ilahi. Dengan itu, struktur ini bukan hanya bersifat numerik tetapi juga mendalam secara tematik dan rohani, membuka ruang kontemplasi tentang bagaimana setiap surah dalam Quran saling menyempurnakan. Bab Pemat, Implikasi Tadabbur. Penerokaan terhadap struktur mukatta'at dan simetri fraktal dalam Quran memberi kesan yang besar kepada tadabbur dan pemahaman rohani seseorang. 1. Memahami wahyu. Sebagai struktur berlapis, tadabbur yang menggunakan pendekatan angka membantu kita melihat bahwa Quran bukan hanya teks linear, tetapi membentuk jaringan makna yang berulang, seimbang, dan terhubung. 2. Mengaitkan tema dan simbol. Contohnya, apabila kita melihat nilai angka surah Maryam 95-6, kita memahami kaitannya dengan tema kelembutan dan rahmat. Begitu juga surah Al-Hadid sebagai besi adalah tema kekuatan dan keseimbangan. 3. Pendekatan reflektif dan rasional. Kaidah seperti root digital dan ijaz adadi bukan bertujuan untuk menggantikan tafsir klasik, tetapi melengkapkannya dengan pandangan saintifik dan rasional yang mengandungi keimanan. 4. Membangun kesadaran kosmik fraktal ialah pola yang berulang dalam skala mikro dan makro. Menyadari bahwa Quran mempunyai sifat fraktal, menjadikan kita lebih sedar bahwa wahyu ini selaras dengan hukum alam dan penciptaan. 5. Menyusun tadabbur harian berdasarkan pola. Kita boleh membina modul tadabbur harian berasaskan nilai mukatta'at dan digital root, tema surah dan ayat pembuka, struktur simetri dan korelasi angka contohnya. Hari 1, tema kuat tauhid surah 13, nilai mukatta'at will 2-7-1, digital root will 1. Fokus pada keisaan dan kekuatan Allah. Dengan pendekatan ini, tadabbur menjadi lebih berstruktur, dinamik dan berakar pada Quran itu sendiri, membuka ruang kontemplasi lebih luas, serta menghubungkan wahyu dengan kehidupan seharian. Buku, Rahsia Mukatta'at dan Fraktal Quran. Pengenalan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Al-Alaq 961. Setiap ayat Al-Quran turun mengikut keperluan umat, tetapi tersusun oleh Allah dalam bentuk yang melampaui logik manusia, memadukan bahasa, sejarah, angka, dan pola alam menjadi sebuah teks hidup. 1. Latar sejarah. Mukatta'at wahyu awal. Setelah 13 tahun fase Makkiyah, huruf terpotong pertama kali muncul pada surah 2, Al-Baqarah di Madinah, menandakan peralihan dakwah daripada seruan tauhid kepada pembinaan masyarakat. 29 surah terpilih. Keseluruhan 29 surah bermukatta'at merentangi Makkiyah dan Madaniyah, seolah-olah tiang penanda kronologi wahyu. Riwayat sahabat, Ibn Abbas menegaskan, huruf-huruf ini adalah rahasia Allah, namun setiap kali ia dibaca malaikat berzikir bersama. Sad fraktal, jambatan sains dan wahyu. Definisi sains. Fraktal ialah corak yang berulang pada skala mikro dan makro, contohnya dahan pokok, rangkaian sungai, hingga ke galaksi. Paralel Qurani, ayat 51-47. Kami memperluas langit dengan kekuasaan kami, dan 12-2 menyingkap struktur kosmos yang berulang. Sama seperti fraktal alam, mukatta'at juga berulang dalam surah-surah dengan pola nombor konsisten. 130-40, 840, 1060. Implikasi spiritual.
Menyadari kewujudan fraktal dalam teks ilahi menjadikan tadabbur bukan sekadar bacaan, tetapi pengalaman kosmik menghubung batin manusia dengan pola ciptaan. Ijaz Adadi and Digital Root Ijaz Adadi, keajaiban angka, meneliti bilangan ayat, huruf, bahkan jarak antara surah. Contoh, Muqatta'at Alif Lam Mim, wal 771, 7 plus 1, wal abangan. Digital Root, kaidah merumus nombor kepada satu digit. DR mengungkap ritme band 61 yang berulang dalam 29 surah, memperlihatkan simetri dan tawazun keseimbangan dalam wahyu. 1. Objektif buku menghimpun data Muqatta'at, nilai abjadiyah dan fraktal, menjelas hubungan sejarah, linguistik, dan saintifik. Membimbing tadabbur berasaskan pola numerik agar pembaca melihat Quran sebagai jaringan makna berlapis. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Ra'd 13:3. Dengan landasan ini, kita melangkah ke bab 1 untuk menyenaraikan dan menganalisis setiap Muqatta'at secara terperinci. Bab 1. Senarai Surah Muqatta'at. Senarai Surah Muqatta'at. Apa itu Muqatta'at? Muqatta'at ialah huruf-huruf terpisah yang muncul pada permulaan 29 surah dalam Al-Quran. Contohnya seperti Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Sad, dan Nun. Huruf-huruf ini bukan perkataan yang biasa digunakan dalam bahasa Arab, namun menjadi simbol yang luar biasa penting dalam struktur dan mesej wahyu. Para ulama klasik dan modern telah membahaskan maknanya, tetapi semakin ramai sarjana hari ini mengaitkannya dengan aspek numerik, kod linguistik, dan isyarat fraktal dalam Al-Quran. Nilai abjadiyah dan digital root. Setiap huruf Arab mempunyai nilai rangka berdasarkan sistem abjadiyah tradisional. Contohnya, Alif welo 1 lam, Mim mik welo 50, Ra welo 200, Kaf welo 20, Ha welo 5, Nun welo 50. Dengan menjumlahkan nilai-nilai ini, kita dapat membentuk satu nombor yang unik bagi setiap Muqatta'at. Daripada jumlah tersebut, kita boleh ambil digital root, yaitu hasil pengurangan nombor tersebut kepada satu digit tunggal melalui penambahan digit. Contohnya, 2 plus T plus 1, 6. Jadual Muqatta'at terdapat 29 surah dalam Al-Quran yang bermula dengan Muqatta'at. Berikut adalah beberapa contoh. Surah nama Muqatta'at, nilai abjadiyah, jumlah akar digil 2. Al-Baqarah Alif Lam Mim 1, 30, 40, 73. Ali Imran Alif Lam Mim 1, 30, 40, 77. Tududu. Al-Araf Alif Lam Mim, sedih 1, 30, 40, 70, 170. 11. Ar-Ra'd Alif Lam Mim Ra 1, 30, 40, 200, 271. 11. Maryam Kaf Ha Ya Ain Sad, 20. Famet Ton Subput Panimpuri. Naklimul Blam. 66 Yasin Yasin Ton, 60. Tubatu Tushura Ha Mim Ain Sin Kaf, Lap Tant Fardi, 60 Stop. Tuart Subdi Wat Lap Mim Puff, Kaf Kaf Findert Stutter, Numpting Nipping. Al-Kalam Nun, Mimpulin Mimpul Mima. Pola yang dikesan surah 2, 3, 7 dan part 2 akar digital laptant menunjukkan keseimbangan. Surah 13 dan 50 mempunyai akar digital, wila 1, melambangkan permulaan atau pusat simetri. Nilai 6 dan 8 adalah yang paling dominan dalam senarai ini, melambangkan keseimbangan dan pengulangan harmoni dalam sistem wahyu. Tadabbur dan korelasi. Melalui struktur ini, kita boleh kaitkan Surah Maryam 12 dengan tema rahmat dan kelahiran. Nilai 195, 1 plus 4 plus 15, 155, 6. Surah Ar-Ra'd, di Keblesu, dengan gemuruh dan guru. Nilai 221, 2 plus 2 plus 1 bespol, 1 plus no was 1. Muqatta'at menjadi pembuka besar dengan maze yang besar. Maka, analisis angka ini membantu kita menyingkap rahasia dan simetri yang bukan sahaja simbolik, tetapi juga berakar dalam struktur matematik ilahiyah. Bab 2, Simetri Fraktal. Surah 157 dan 111. Dalam kajian struktur Quran, 3 surah berikut menjadi pusat kepada simetri fraktal. Surah 1, Al-Fatihah. Surah 57, Al-Hadid, tengah Quran. Surah 112, An-Nas, penutup. Gabungan nombor surah ini, 1 plus 57 plus 112 rasa 72. Nilai simetri berlapis. 172 ialah bilangan genap yang boleh dibahagikan dengan 24 dan 43. 1 dan 111 adalah 2 titik ekstrem, permulaan dan pengakhiran. 57 berada tepat di tengah menjadi jambatan angka antara 2 kutub. Simbolisme surah-surah 1 mengandungi 7 ayat dan merupakan DNA Quran, dibaca berulang kali dalam solat. Surah 57, Al-Hadid, Besi, melambangkan kekuatan, keteguhan, dan pusat grafiti dalam susunan wahyu. Surah 11 menyimpulkan mesej perlindungan spiritual dalam bentuk 6 ayat ringkas. Visual Fractal Symmetry. Struktur fraktal boleh divisualkan sebagai
Akar Ua Surah 1 Batang, Surah 57, Puncak, Surah 11. Mereka membentuk satu pokok spiritual di mana akar memulakan fitrah, batang meneguhkan prinsip, dan puncak menyempurnakan misi insan. Tadabur simetri 157-111, 122-62, di mana 86 ialah bilangan ayat surah 19, An-Nahl, Lebah, yang banyak mengandung tanda-tanda penciptaan. Jumlah ini menunjukkan perulangan, ketepatan, dan keseimbangan yang menjadi ciri utama wahyu ilahi. Dengan itu, struktur ini bukan hanya bersifat numerik, tetapi juga mendalam secara tematik dan rohani, membuka ruang kontemplasi tentang bagaimana setiap surah dalam Quran saling menyempurnakan. Bab 4. Implikasi tadabbur. Penerokaan terhadap struktur mukataat dan simetri fraktal dalam Quran memberi kesan yang besar kepada tadabbur dan pemahaman rohani seseorang. Memahami wahyu sebagai struktur berlapis. Tadabbur yang menggunakan pendekatan angka membantu kita melihat bahwa Quran bukan hanya teks linear, tetapi membentuk jaringan makna yang berulang, seimbang, dan terhubung. 1. Mengaitkan tema dan simbol. Contohnya, apabila kita melihat nilai angka surah Maryam 156, kita memahami kaitannya dengan tema kelembutan dan rahmat. Begitu juga surah Al-Hadid, sebagai besi, adalah tema kekuatan dan keseimbangan. 1. Pendekatan reflektif dan rasional. Kaidah seperti root digital dan ijaz ada bukan bertujuan untuk menggantikan tafsir klasik, tetapi melengkapkannya dengan pandangan saintifik dan rasional yang mengandungi keimanan. 1. Membangun kesedaran kosmik fraktal ialah pola yang berulang dalam skala mikro dan makro. Menyadari bahwa Quran mempunyai sifat fraktal, menjadikan kita lebih sedar bahwa wahyu ini selaras dengan hukum alam dan penciptaan. 1. Menyusun tadabbur harian. Berdasarkan pola. Kita boleh membina modul tadabbur harian berasaskan nilai mukataat dan digital root tema surah dan ayat pembuka, struktur simetri dan korelasi angka. Contohnya, hari 1, tema Tauhid, surah 13, nilai mukataat W272, digital root Wilo 1, fokus pada keisaan dan kekuatan Allah. Dengan pendekatan ini, tadabbur menjadi lebih berstruktur, dinamik dan berakar pada Quran itu sendiri, membuka ruang kontemplasi lebih luas, serta menghubungkan wahyu dengan kehidupan seharian. Meneroka simetri berangka Al-Quran. Catatan blok ini menyelidiki corak berangka dan simbolik yang menarik dalam Al-Quran, seperti yang dianalisis dalam dokumen Symmetry TQK Master oleh Ali Adams, Tariq Al-Karimi, dan Ali Al-Karaguli. Analisis ini menyerlahkan struktur matematik, seperti nombor perdana, gematria dan simetri, mendedahkan reka bentuk rumit Al-Quran. Di bawah, kami meneroka 4 bahagian utama yang sepadan dengan hamparan dokumen. Struktur matematik dan surah Al-Hadid. Bahagian pertama memberi tumpuan kepada kerangka matematik Al-Quran, menekankan simetri dalam kiraan surah dan ayat, khususnya dalam surah Al-Hadid, bab 57. Corak berangka Al-Quran mengandungi 11 surah, 11. 7 ayat pertama surah Al-Fatihah dan 7 ayat terakhir Al-Quran, masing-masing mempunyai 29 perkataan. 7 perkataan pertama Bismillah, dan 7 perkataan terakhir masing-masing mengandungi 29 huruf, dengan 7 plus 29 = 6, T plus 6 = 9. Nombor 29 ialah perdana ketujuh dengan digit perdana, dinyatakan sebagai 29 7, plus 1 2 kuadrat plus 5 kuadrat, di mana 2 plus 5 7 menunjukkan simetri fraktal. Surah Al-Hadid, Chapter Vifad Tutu, 29 verses. Mimludu comes 29 Nabbanar Simtithi, a value shared with Surah Allah, Lamamti Dramblat Sedrab Limtithi. Al-Hadid, memegang kedudukan tetap, limdudu dalam jadwal produk menurun. Abjad Arab Gematria memberikan nilai tebik Wiluvlat 2B2V untuk analisis perangka. Wawasan simbolik Surah Al-Fatihah digambarkan sebagai DNA rohani manusia, merangkumi tauhid, keesaan Tuhan dan doa. Bismillah melambangkan rahmat ilahi, manakala angka 29 mencerminkan kesempurnaan. Kedudukan tetap, Surah Al-Hadid disamakan dengan kestabilan nuklear besi. Quran 52 mencadangkan reka bentuk ketuhanan dalam teks dan alam semula jadi. Jadwal produk ayat. Jadwal 114 produk ayat bab, Nathan 274 hingga 7, menyerlahkan kedudukan unik Al-Hadid pada 553. Di bawah ialah sampel, pangkat nilai bab tam ayat 1. 6-4. Contoh 57, sini 93, Keiman 20 Al-Hadid. 58 1953 19 Al-Ala 1:11-7. Contoh rujukan tenaga pengikat nuklear, Quran Kod.1, ayat berulang dan keharmonian bahasa.
Bahagian ini menganalisis ayat-ayat yang diulang dalam Al-Quran, memfokuskan pada jumlah huruf dan kepentingan linguistiknya. Corak berambor bab, 1 plus 2 plus 1 14, ulam 6555, menyamai jumlah huruf dalam ayat yang berulang. Jumlah huruf untuk ayat yang berulang termasuk 31, 2 contoh, 11, 2 contoh, 4 contoh, dan banyak pada 20. Jumlah, 19, 15 huruf, 553 perkataan, 15 ayat, 28 jumlah bab. Wawasan simbolik ayat-ayat yang diulang-ulang menekankan perintah-perintah utama Tauhid, menguatkan Tauhid. Persamaan berangka, 6555 akhiran huruf mencadangkan struktur yang harmoni. Rujukan heliwave.com, qurancode.com. 1. Surah Al-Ikhlas dan nombor kitaran. Bahagian ini meneliti Surah Al-Ikhlas bab 12, menggunakan kaidah pivot consecutive verses, pivot 11. Korak berangka Surah Al-Ikhlas, 4 ayat, 2 plus 2 simetri. Nilai 953 muncul dalam sistem nilai huruf perdana Repten. Nombor kitaran Rajput 2227, Sport Sard 61, dengan gandaan, Naro Kontur 2 Taman 2 Wilbo Sol 12. Perdana disenaraikan, 7, 11, Mimat Sebel Founder 1. Nombor berkembar, 11, Mimambur 6, tidak ditentukan, Bab Limpo 7, 29 ayat. Wawasan simbolik Surah Al-Ikhlas adalah asas akidah Islam, menekankan Tauhid. Nama seperti Fatimah, Ali dan Hasan mungkin mempunyai kepentingan budaya. Rujukan nombor kitaran, qurancode.com 1. Al-Quran Saktur Blat Sat, Surah dan nombor 56. Bahagian ini meneroka salah Surah Al-Quran, titik tengah Surah Al-Hadid, dan nombor 56. Korak berangka Al-Quran, Sarah Blat Surah, titik tengah pada bab nimbo 7, Mirabat size 2 ke nimbo 7, Mima 7 duj mian betlili numbers mimbo 3. Median sat 5 bedudu wajpul sminan. Nombor mim 6, mim menab gunab 22 tu wanibiam budunim tepachikul sig 12 tududid. 25 trigab saitu diga 2 sap benos sati gods. Perdana kestrach babla sol bablas. Kompis kemingium nem numtov fafel 13 outlets and around lati. Jumlah 10 nombor perdana bukan tambahan, jumlah digit 10, satuan dudu 20. Nombor sempurna, modul 6, jumlah pembahagi, ulam ponderd 96. Wawasan simbolik, nombor 11 melambangkan kesatuan wahyu, dengan bab 57 menggambarkan keseimbangan dan tauhid. Rujukan qurancode.com. Kesimpulannya, analisis simetri TQK Master mendedahkan struktur berangka dan simbolik Al-Quran yang rumit, daripada simetri 72 bort surah, kepada kestabilan surah Al-Hadid. Korak ini dikreditkan kepada Ali Adams dan rakan sekerja, mencadangkan reka bentuk ketuhanan yang menghubungkan matematik, linguistik dan teologi. Unveiling the Quranic Framework, Numerical and Thematic Insights. The Teori Quranka Quran, TQK, document explores the Quran's intricate numerical and thematic structure, emphasizing numerical miracles, ijazadati, and thematic connections across surahs. This analysis, linked to works by Ali Adams and colleagues, 2018, highlights patterns like muqatta'at, disjointed letters, and numerical symmetries, suggesting a divine design. Due to OCR limitations, some content is unclear, but key insights are presented below, drawing on related analyses for clarity. 1. Numerical miracles, ijazadati. The Quran's structure reveals numerical patterns, particularly through muqatta'at and page-verse counts, suggesting a mathematical foundation. Muqatta'at, numeric gateways. Muqatta'at, the mysterious disjointed letters at the start of 29 surahs, are analyzed for numerical precision. For example, 29 surahs begin with muqatta'at, aligning with the number 29's significance, 7th prime, linked to Surah Al-Hadid's 29 verses. Surah Al-Hadid, chapter 57, 29 verses, 57-29 equals 1653, a key value reflecting structural stability as seen in related analyses. Total Quran chapters, 114 with midpoint at chapter 57, reinforcing symmetry. 142-57. Page and juz patterns. The document notes the Quran's 604 pages and 30 juz, with specific examples. Surah Ar-Rahman, page 604, 8th verse, 6 as a perfect number. Highlights numerical harmony. Juz 20, 23 pages, contains 570 verses, with patterns like 5 to 7, 7, 12 suggesting thematic focus. Total pages, 604, and juz divisions, e.g. juz 30, pages 604 to 604, show structural alignment. Sample numerical data. A sample of numerical patterns from the document, element value significance.
Chapters 114 Symmetry, 1 and 14 ber 257. Surah Al-Hadid 57:29 equals 1/6 and 53 fixed rank inverse products. Pages 604 Structural completion. Juz 20 Ho, verses is 70. Thematic focus 1. Thematic connections. The document emphasizes thematic links across surahs, reinforcing concepts like Tawheed, oneness of God, and Rahmat, mercy. Surah relationships. Al-Fatiha 1-7 and Al-Baqarah 2-2 connect through guidance themes, with Al-Fatihah's straight path, answering Al-Baqarah's Petunjuk, guidance. Al-Kahf, Maryam, and Taha form a thematic cluster, addressing guidance, mercy, and renewal. For example, Al-Kahf's narrative links to Al-Muzammil's focus on struggle. Surah Ar-Rahman emphasizes Tawheed and divine blessings, reinforcing the Quran's core message. Practical applications. The document suggests analyzing surahs for thematic links, such as identifying 3 verses per surah for thematic coherence, e.g., Al-Baqarah 2:15, Yusuf 12:5, Al-Hadid 57:25. Exploring Juz 30, e.g., Al-Kahf's 110 verses equals Maryam's 98 verses in thematic weight. 1. Ijaz-Adadi and contextual analysis. Ijaz-Adadi, numerical miracles, rejects arbitrary numerology, focusing on meaningful patterns. Al-Fatiha, 7 verses, and Al-Baqarah, 286 verses, show thematic numeric links, e.g., 26-11, Surah Al-Naziat, 46 ayat, dan Al-Hujurat, 18 ayat, menghubungkan secara tematik dengan perjuangan dan masyarakat. 1. Aplikasi masa depan. Rangka kerja TQK menyasarkan penyepaduan holistik menjelang 2025, menggabungkan analisis berang, MQ, Ijaz-Adadi, dan tematik, TIUS. Contohnya termasuk alat digital untuk menganalisis muqatta'at dan pola ayat, program global untuk menerapkan wawasan TQK untuk pemahaman Al-Quran. Kesimpulan teori kerangka Quran mendedahkan kedalaman berangka dan tematik Al-Quran, daripada simetri 114 surah, kepada ketepatan berangka muqatta'at. Walaupun had OCR, tumpuan dokumen pada Ijaz-Adadi dan sambungan surah menggariskan struktur ketuhanan. Terokai lebih lanjut di qurancode.com, dan sumber berkaitan seperti heliwave.com. Bagaimana formula dampak holistik berfungsi dalam rangka kerja Al-Quran? Teori kerangka Quran memperkenalkan dampak holistik atau holistic impact, kaidah untuk mencapai penyelesaian transformatif menggunakan struktur berangka dan tematik Al-Quran. Siaran ini menerangkan cara DH mengintegrasikan komponen seperti muqatta'at dan tauhid untuk menangani cabaran pribadi dan masyarakat, menggunakan dokumen TQK dan analisis berkaitan. Apakah formula DH? DH menggabungkan keajaiban berangka Didi dan sambungan tematik untuk mencipta rangka kerja holistik untuk transformasi etika, sosial dan rohani. Ia menggunakan komponen seperti muqatta'at, susunan halaman MS dan TU untuk memperoleh cerapan yang boleh diambil tindakan. Bagaimana DH berfungsi? Analisis berangka. DH bermula dengan corak berangka dalam struktur Al-Quran, struk plus, bab, struktur simetri, 11-22, titik tengah di surah Al-Hadid. Muqatta'at, 29 surah dengan huruf terputus-putus. Guth, Alif Lam Mim 71 dalam surah As-Sajdah, melambangkan kesempurnaan. Surah Al-Hadid, 59 ayat 53, nilai struktur utama. Halaman dan juz, 6-4 muka surat dengan juz 25-20 ayat, menunjukkan corak tematik. 1. Korelasi tematik. DH menghubungkan surah melalui tema yang dikongsi. Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Bimbingan, jalan yang lurus dalam 16, petunjuk dalam 22. Al-Kahfi, Maryam Taha, kelompok tematik tentang bimbingan, rahmat dan pembaharuan. Al-Rahman, menekankan tauhid dan rahmat ketuhanan. Halaman 1. Aplikasi praktik TKH menggunakan pandangan ini kepada isu modern. Etika, Al-Nur 11/5 untuk etika kejuruteraan genetik. Ekonomi, Al-Baqarah 22 untuk ketelusan keuangan. Alam sekitar, Al-Rum 30/1 untuk menangani kemerosotan ekologi. SAT, transformasi holistik DH menyepadukan cerapan berangka dan tematik untuk penyelesaian komprehensif. Kepimpinan, Al-Ahzab 33/4 memberitahu model kepimpinan beretika. Alat digital, Flam masa hadapan, menjelang 2025, untuk menganalisis pola muqatta'at dan ayat. Contoh corak berangka unsur nilai kepentingan. Bab 11 simetri, titik tengah pada 57, Al-Hadid 57-29, sees numbered 53 kestabilan struktur. Muqatta'at 2-29 surah. Ketepatan berangka muka surat 6-4 penyiapan struktur.
Kesimpulan, formula DH mensintesis keajaiban berangka Al-Quran dan sambungan tematik untuk menawarkan penyelesaian holistik untuk cabaran moden. Dengan menggabungkan ijaz adadi dengan aplikasi praktikal, DH memupuk transformasi dalam etika, kepimpinan dan masyarakat. Ketahui lebih lanjut di QuranCode.com.